Jadi Langkawi ketika itu setelah berlakunya langkah Sheraton sudah pun hilang majoriti. Hilang majoriti kalau ikut perlembagaan ini dia tak ada pilihan selain daripada meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sewaktu Paguh menjadi Perdana Menteri pun kita rasakan bahawa sebenarnya Paguh tidak mempunyai majoriti. Dan majoriti itu tak dapat diuji kerana Dewan tak dapat bersidang. Ya, sampai di isytiar darurat pun ada. Ya, Dewan tak dapat bersidang untuk kita mencabar majoriti yang ada pada Paguh. Jadi kalau kita anggapkan bahawa sepatutnya Paguh tidak layak menjadi Perdana Menteri kerana tidak mempunyai majoriti, kenapa tidak kita faham bahawa Langkawi pun dah hilang majoriti ketika itu dan mengikut perlembagaan ini dia mesti letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Apa yang susah sangat nak faham hal ni? Dah memang termaktub dalam perlembagaan yang kita junjung sekarang ini, yang mana kita bincang sekarang ini, untuk dipinda. Jadi ditanya pula, kawan-kawan belah sini pula, kenapa Langkawi tidak serah jawatan itu kepada Paul Dickson? Apa yang dimaksudkan dengan serah? Perlembagaan kita jelas menyatakan, saya nak cepat habiskan ni, bahawa Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik seorang PM untuk mempengurusikan jemaah yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan rakyat. Itu sebenarnya bukan satu keputusan seorang Perdana Menteri nak serah-serah jawatan. Tidak boleh. Adakah dengan menyerahkan jawatan itu tanpa mendapat majoriti boleh mengesahkan seorang sebagai Perdana Menteri? Tambah pula bila kita tahu Paguh dan Gombak nak tarik sebilangan daripada ahli parlimen dia keluar daripada Pakatan Harapan ketika itu. Jadi apa jaminan yang kita ada bahawa penyerahan jawatan itu boleh dilakukan secara automatik kalau tidak mengikut apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan ini? Jadi sudah-sudahlah nak bangkitkan polemik yang bukan-bukan itu. Tak masuk akal. Masa dah tamat ya? Ikut perlembagaan, baca apa yang ditulis dalam ni. Ya, kalau boleh diizinkan masa. Saya ingat masa dah tamat untuk timer. Saya bukan nak tanya soalan. Tapi saya secara umum ni nak nyatakan, tak kiralah apa kritikan yang dilontarkan oleh pihak sana. Kami sebenarnya menyokong pindaan perlembagaan ini. Kami menyokong. Ya. Kalau kita tak menyokong, kami berempat saja mungkin taklah jadi apa-apa kan. Tapi kalau sebahagian besar daripada yang belah sini tidak menyokong pun tak lepas. Kita perlukan 2/3 ini. Jadi saya ingat kami empat ni pun boleh dikira lah juga untuk menyokong pindaan, dan saya harap ianya akan membawa pada satu perubahan paradigma yang besar dalam cara kita mengendalikan demokrasi dalam negara kita ini, yang betul-betul menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat, insya-Allah. Terima kasih.